Calon yang bermati sekalian, terima kasih banyak atas kehadiran semua yang hadir pada hari ini. Walaupun keadaan cuaca tidak menentu, ya, tadi di Keningau, saya di Keningau tadi 9.000 orang datang yang berdaftar. Saya tidak tahu, tapi yang didaftar almost 9,000 people there. Itu gelabah 9,008 yang daftar. Dan ini satu petanda yang baik bahwa perlunya perubahan di bumi Sabah. Pasal apa? Orang Sabah ini berpecah. Bukan hanya dipecah oleh kerana kaum, dipecah oleh kerana agama, dipecah oleh kerana gila mau jadi kuasa, jadi calon. Berpecah oleh kerana parti. Parti datang dari Kuala Lumpur, yang bertanding di Keningau, yang bertanding di Nanang, orang Sabah. Betul tak? Tapi guna parti dari Semenanjung. Betul, tapi kadang-kadang bila mengundi tidak betul. Itu bimbang saya. Namanya orang Sabah, tapi perjuangannya katanya perjuangkan hak Sabah. Betul tak? Bunyi sedap telinga mendengar. Macam si Haji, jaga rumah kita. Sedap telinga mendengar. Dia tidak tahu rumahnya di mana sudah ini. Tiangnya, katilnya, dapurnya. Siapa tidur di katil itu? PKR. Pakatan Harapan. Siapa yang masuk di dapur? Masuk di dapur itu. BN. Kemana kau punya rumah ini? Rumah kita hari ini pilihan raya 73 kursi. Ini kursi Sabah ini. Bukan kursi Semenanjung. Betul tak? Yang bertanding di Sabah. Sepatutnya bagi orang Sabah tentukan siapa kerajaan di Sabah. Kerjasama dengan Semenanjung saya tidak kisah. Istri saya orang Kedah. Kita hari ini kerjasama dengan kerajaan persekutuan. Tidak berarti bila saya bersuara mempertahankan hak bumi Sabah, kita tidak setia kepada kerajaan persekutuan, tidak setia kepada negara. Apa artinya kalau kita telah UMNO, kita tidak sayang negara Malaysia? Apa tidak berarti bahwa kita tolak PKR, kita sayang tidak sayang negara Malaysia? Si Mahathir mau kasih mati BN, tidak sayang negara Malaysia tak? Si Anwar mau kasih mati Bersatu gitu. Betul tak? Tidak ada dalam perlembagaan Malaysia kalau kita tumbangkan parti-parti dari Semenanjung, kita tidak sayang kepada negara Malaysia gitu. Di Kelantan 50 tahun, 40 tahun pas perintah tidak ada UMNO, tidak ada PKR di situ itu. Betul tak? Betul. Di Johor kerjasama dengan Pakatan Harapan, mana ada DAP jadi menteri di Johor, UMNO yang kontrol itu. Di Sarawak kamu pernah nampak ada cabinet minister PKR, DAP? Tidak ada. Orang Sarawak punya. Walaupun Sarawak ibannya macam-macam kaum situ, Melanaunya. Saya pun ada cucu Melanau ini, Cina campur sikit. Bukan tidak ada cucu. Tapi kita lihat kemana orang Sabah dibawa oleh bukan hanya parti-parti datang daripada Semenanjung ini. Saya bantu si Mahathir 2 kali jadi Perdana Menteri. Betul tak? Tumbangkan BN. Saya mantan naib presiden UMNO, naib presiden ahli majlis tinggi BN. 30 tahun saya kerja di Kuala Lumpur. Bila saya bersuara di kabinet, bersuara tentang 1MDB, ditahan saya. Lokal, remanded 2 minggu. Tidur di lantai. Malam pertama tidak makan. Istri saya masak my birthday 20 hari bulan Oktober. Tapi masak tidak boleh makan. Pasal apa? Saya tanya kenapa saya tidak boleh makan. Oh, bimbang. Pasal itu istri saya yang masak, pasal dari luar. Jadi hari ini saya makan
Makanan dari mana? Dari luar. Kalau dari luar dorang boleh order, tapi isteri saya masak dari luar kita boleh makan. And that's how they treat menteri kanan, mantan naik presiden. Pasal itu jiwa saya, I'm here to fight for the fellow Saman yang ada. Bayangkan anak-anak muda ni, university student, kamu pelajar UMS kan? Siti. Dari mana? Masuk. Bayangkan anak-anak kita di UMS pun minta air sama bapa mereka. Bapa apa? Ketua menteri. Siapa itu ketua menteri? Si Haji Jiba ini. Anak minta air, ditahan di balai polis, siasat sampai berjam-jam. Kerajaan apa ini? Orang muda minta air daripada bapa, disiasat, ditangkap. Kemana kita membawa pemerintahan yang ada ni? Apa orang muda tidak nampak ini? Universiti tidak nampak ini? If I was there as a CM, saya tidak akan siasat, saya akan larang polis tangkap mereka. Saya akan antar air ke UMS itu. Basic needs. It's a basic needs of our children. Bayangkan anak kita minta basic keperluan dia. Mana kenicuan ini? Mana si calon PKR, siapa namanya ni? Pita Galim. Pita apa? Pita Galim. Pita Jalim. Pita Galim. Oh, itu Pita Jalim. Pita Galim. Oh, sorry, bukan Pita Galim. Pita Galim. Saya bimbang. Kemana ini suara-suara ini? DAP ada 40 MP yang ada ini. Bukan main. Pilihan raya yang lalu, we fight for rasuah. Kita lawan rasuah. We fight for corruption. Where are they now? Lantang, disiring-siring itu semua rasuah itu. Ada kes sana, ada kes sini. Keluar video lagi. Betul tak? Tapi pernah kamu nampak supaya DAP suara tangkap ini orang-orang ada video. Siasat mereka. Yang anak minta air disiasat. Yang ada video tidak disiasat. Saya mana ada video. Ditahan 2 minggu, hampir 3 minggu. Tidur di lantai. Siasat cek-cek. Saya beritahu kalau kamu jumpa duit 10 juta dalam akaun saya, dituduh saya baju orange. Kawan saya, mari kau sini kain. I'm di SSM. Masih pada di sini ni. Baju inilah macam begini. I was there. Ada duit dalam bank saya 1 bilion. Ada duit dalam bank saya 50 juta, 20 juta, 10 juta. Saya beritahu dengan dorang, kalau ada duit saya pun mau pakai supaya tukar baju ini. Terima kasih. Nasib dia datang, saya pun tengok, saya tidak nampak dia. One of my strong men in Tuaran, the loyalist, pengasas warisan walaupun tidak ada jadi calon, terus sanggup berjuang dalam parti. Yang calon bebas di Nanam ini, pasal tidak dapat calon tanding bebas. Kamu pernah nampak bebas boleh perintah negara, negeri? Tidak boleh. Jadi mau bagi undi buat apa? Pecah orang Sabah semata-mata. Ikut nafsu mereka ini. Where do we go? Kemana kita bawa umat di bumi Sabah ini? Anak-anak kita bila habis universiti, UMS, berapa ribu pelajar? 7,000 yang ada. Dari 7,000 pelajar, bukan semua anak Sabah ini. Ada dari Sarawak, ada dari Prasemenanjung. Betul. Bayangkan kalau keluar anak-anak ini daripada universiti. Di mana cari kerja? Di Sabah. The biggest unemployment in Malaysia is in Sabah. Pekerjaan tidak ada. Negeri yang kaya. Kaya dengan apa? Kaya dengan emas. Kaya kayu balak. Kaya gas. Kaya minyak. Tahu itu emasnya atas bukit lagi. Kelapa sawit paling subur tanah di Malaysia, di Sabah. Rich in resources yang ada. Pelancongan, the best place in Malaysia. Paling cantik, produk pelancongan paling banyak di negara di rantau Asia terletak di Sabah.
gunung tertinggi di Asia di Sabah, pulau tercantik di Asia di Sipadan sempurna itu. Ikan mati sampai pensiun itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, where are we? Rich in resources, kaya minyak, kaya gas, kaya emas, kaya kayu balak, kaya dengan tanam kelapa sawit, tapi rakyatnya miskin. Kaya apa Sabah ini? Kaya rasuah. Betul kan? The most corrupted. Yang ada video, tidak pernah saya dalam gelanggang politik berpuluh tahun, tapi kadang-kadang bila saya nampak video mereka sudah dapat duit diam-diam, sudah dapat duit tidak cukup, sudah dapat duit berbagai alasan mereka ini. Besok kita jadi kerajaan, I will take action siasat jabatan mineral. Betul atau tidak? Siapa bagi tanah di mana, siapa yang dapat tanah ini? Mineral siapa yang dapat ini? Kita pastikan letak ini kekayaan bagi simpan dengan Yayasan Sabah. Saya maklumkan dengan rekan saya sudah beritahu Daryl 1.5 million tanah hektar Sabah, Yayasan Sabah punya. Pastikan Yayasan Sabah, Sabah Sopwood, Bentang Wawasan, tanah-tanah yang ada yang dahulu dipegang oleh Yayasan Sabah, diurus oleh Yayasan Sabah. Besok cukup duit Yayasan Sabah, saya akan bagi percuma anak-anak ini untuk masuk universiti. We can do that. Don't tell me I can't do that. Bila saya jadi ketua menteri, utang BN 1 billion 1 tahun saya boleh bayar. Mustahil utang anak-anak beasiswa saya tidak boleh bayar ini. But we must be very smart on how to manage it. Kita cuma 20 bulan saja jadi kerajaan. Covid ada. Lockdown lagi. Masuk mahkamah, keluar mahkamah. Siapa ketua menteri? Ampun juga pun. Kacau lagi si Mahathir. Saya sudah nasihat, jangan masuk ke Sabah. 2018 janji saya, bersatu jangan masuk. Mana ada bersatu MP Adun? Tidak ada. Di Sabah ini, Tun Mahathir datang minta kursi, kosong saya bagi. Mahathir datang dengan Saifuddin, Wan Aziza, timbalan Perdana Menteri waktu itu. Masih hidup orang ini. Ada special branch engineer, laporkan. Sama ada cakap saya betul atau tidak. They came to my house. Kau punya menteri dalam negeri itu, polis ada sini. Minta 14, saya bagi 7 saja. Menang 2. Siapa dia? Christina dengan siapa lagi? Pita Galing. Pita Galing. Oh, Pita Galing. Si Pita ini. Bantu mereka bagi peruntukan untuk bertanding. Mana ada komponen parti yang bagi duit sampai berjuta kepada mereka. PKR saya bagi duit. La haula wala quwata. More than 1 million saya bagi. Tapi keadaan dia ke mana ini? Mananya kita sudah merasa kerjasama dengan berbagai parti. Di Malaysia ini tidak pernah saya rasa kerjasama. Kerjasama dengan Kapal Singh, kerjasama dengan Lim Kit Siang, kerjasama dengan Mahathir, kerjasama dengan Si Najib, kerjasama dengan Dola Bedawi, kerjasama dengan Musa Aman, kerjasama dengan Pairin, kerjasama dengan si Jeffrey. Saya sudah semua kerjasama dengan semua ini. Bayangkan GRS, Gabungan Rasuah Sabah. Kita bergabung, bila tidak dapat kursi, si Jeffrey keluar, Yong Tek Lee keluar. Betul tak? Rupanya hak Sabah tidak dipertahankan, tapi kursi yang mereka pertahankan. APCO, Parti APCO, 3 tahun lalu Anwar minta berucap di SICC. Apa Anwar cakap? Terima kasih banyak kerana Pakatan Harapan dan GRS menyokong Kerajaan Persekutuan untuk lawan dengan SLS, peguam-peguam anak Sabah menuntut 40%. Terima kasih. Hari ini APCO keluar. Pasal apa? Mahkamah sudah putuskan bahawa Kerajaan Persekutuan mesti bayar 40%.
Oh, bunyinya macam sedap telinga mendengar, kena mempertahankan hak Sabah 40%. Rupa-rupanya bukan 40% yang mereka pertahankan. Dibagi kursi 3 oleh Pakatan Harapan, keluar dari awal sampai sekarang rupanya bergaduh, berpecah oleh kena kursi. Kemana orang Sabah di bawah ini? Pasal kursi. Bagi kursi 10 sama si Jeffrey, tidak dapat Menteri Kewangan, keluar. Tidak dapat projek, keluar. UMNO bergaduh sama si Haji Bung Mokhtar. Pasal apa itu? Berpecah, keluar. Kadang-kadang bila saya nampak rupa-rupanya mereka ni bergaduh, satu pasal kursi, pasal projek, pasal jawatan. Pasal itu warisan bertanding 73 kursi. Pasal apa tanding 73? Ini kursi orang Sabah di bumi Sabah ini. No KL Party. Pilihan raya kali ini tolak semua parti-parti dari Semenanjung. Boleh tak? Kalau Sarawak boleh, masakan Sabah tidak boleh ini. Ampun jua kamu ini. What's wrong with you all? Kita duit. Masakan tidak boleh. Betul tak? Kita duit. Bayangkan yang mengundi di Sabah dinanam bukan Anwar Ibrahim ini. Yang mengundi dinanam ini bukan Datuk Syafiatta. Yang mengundi dinanam ini bukan Zaid Amini. Yang mengundi dinanam ini bukan Mahyudin. Yang mengundi dinanam ini orang inanam, orang Sabah. You choose the leader that can present not only your voice but also your future. Orang muda mainkan peranan, turun mengundi beramai-ramai. Pilihan raya kali pasal perlembagaan kami sudah ubah. 18 tahun layak mengundi. Gunakan hak itu untuk masa depan kamu. Corak warna, corakkan masa depan kamu. Bukan saya punya masa depan itu. Bukan si Anwar punya masa depan. Bukan si Zahid punya masa depan. Masa depan anak-anak muda bumi Sabah ini. Boleh? Ramai bertanding ini. Bayangkan sampai how many corners you have? 13. Nauzubillah. My God. The only woman. Kau bertanding berapa orang? Berapa? 11. 14? 11. Bayangkan tidak pernah dalam sejarah. 14, 11. Ini 13. Kemana bau rancangan apa ini? Parti bertanding, impian. Parti bertanding, kemana si Jeffrey bawa ini? Kita berpecah oleh kerana bangsa, oleh kerana agama. Masa saya ketua menteri 1 tahun, saya bagi geran tanah kepada orang-orang dusun di Tambunan. 480 geran tanah saya bagi. Orang Bajau itu dari Sempurna itu. Si Jeffrey 5 tahun jadi timbalan ketua menteri. Pernah kamu dengar dia bagi geran tanah di Tambunan? Don't judge the people by their race, by their religion. Judge them by the deeds. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat. Adakah ini untuk kebaikan bangsa dan agama? Bayangkan di Sarawak, Abang Jo, apa diorang majoriti ke di Sarawak? Tapi orang Sarawak bersatu, tidak kira sama ada Malanaunya, sama ada Cinanya, sama ada Iban Dayaknya, semua ini. Mereka bersatu, bergabung. Suara orang Sarawak bulat. Maka mereka boleh merancang ke mana mereka akan membangun Sarawak ini. Amerika Syarikat boleh perintah satu parti 300 tahun. Parti apa yang perintah di Amerika Syarikat 300 tahun? Republican, Demokrat, di United Kingdom memerintah UK 400 tahun. Si Haris perintah Sabah 10 tahun. Si Pairin perintah Sabah 10 tahun. Masakan warisan pula tidak boleh perintah. Orang Sabah sudah buat keputusan. Saya berapa bulan? 20 bulan lebih saja jadi ketua menteri. Lockdown, darurat, COVID. Dipilih lagi YB saya.
Kalau saya mau, saya boleh beli. Saya ahli ekonomi, belajar di England 7 tahun. Masa kan tidak pandai? Boleh. Saya boleh tanya orang yang melompat, Kenny, siapa yang lompat-lompat itu? Berapa juta kau dibagi? Saya boleh panggil Taufiq Kayu Balak, ketua menteri saya. 1 juta tu kau dibagi, bagi dia 3 juta. Apa jawatan kau dibagi? Menteri. Jauh-jauh Jun Wong, kau letak jawatan, bagi sama dorang supaya kita kekal kerajaan 5 tahun. Boleh. Tapi nilai apa yang saya mau buat untuk Bumi Sabah ini, anak-anak Sabah ini? Adakah saya mau melihat yang saya lantik, saya beli orang jadi menteri, saya beli orang dari jawatan tinggi untuk mentadbir Bumi Sabah? Yang saya rasuahkan orang-orang kita. Pasal itu Tuhan bagi petunjuk pada hari ini kepada rakyat di Bumi Sabah. Siajiji kekal 5 tahun, rupa-rupanya ada mineralnya, ada rasuahnya. Betul kan? Saya boleh minta sama si Mahathir Pen Borneo, saya tolong dia 5 tahun, 2 kali jadi Perdana Menteri. Boleh. Ada kuasa saya berapa bilion saya bentukan. Bajet yang saya buat hampir 5 bilion, 4,7 bilion duit masa saya Menteri Keuangan. Minta Pen Borneo boleh, tolong Mahathir. Tapi nilai apa yang saya mau buat? Besok buka file, kemana kita bawa Sabah ni? Diikat suara saya, diikat kaki saya ini. Pasal projek, jangan kau bising. Kalau kau bising, nanti saya file mu datang ini. Daryl Liking, bawa Mahyudin pergi rumah saya dengan Azmin Ali. Perdana Menteri Malaysia datang ke rumah saya. Hamzah Zainuddin pujuk saya jadi timbalan Perdana Menteri. Wallahi wabillahi watallahi. Saya tolak itu. Saya beritahu dengan rekan saya, video ini jelaskan kepada mereka, tidak lama kamu itu. Bayangkan, yang kita jangan pikir nafsu kita nak jawatan, nak harta, nak pangkat, tapi bantu rakyat di Bumi Sabah ini. Bayangkan pada hari ini, kemana keadaan itu berlaku? Kalau saya terima duit, terima jawatan itu, saya tinggalkan Sabah, boleh begitu. William, ada 10 bodyguard saya, naik jet lagi saya. Buat apa susah-susah dari Keningau datang sampai ke Inanam hari ini. Untuk berjuang untuk siapa? Timbalan Perdana Menteri boleh terbang, saya boleh pakai helikopter. Sakit sudah pinggang saya jalan ini. Betul. Dari Sendakan pergi Tawau, dari Sendakan sampai ke Buluran, dari Kota Kinabalu sampai ke Kudat. Di Kudat mau telefon sampai orang kita panjat pokok itu. Betul tak? Dibagi ke tablet, dibagi ke komputer. Bila saya tanya, ke mana? Storeroom. Pasal apa? Tidak ada elektrik. Di Sabah ini masih lagi ada sekolah Bapapan. Betul tak? Di Kota Belud, di Keningau, belanjawan negara kita 56 bilion untuk education. Kemana duit ini? Bagi duit ke sama siapa ini? Saya ahli parlimen, saya bersuara di parlimen, saya tanya Menteri Pelajaran, where are the money? 50 billion plus. Kami approve. Kami punya sekolah masih berpapan. Ada sekolah yang tidak ada tandas. Ada sekolah ada tandas, tidak ada air. Bayangkan keadaan di Bumi Sabah ini. Ini keharapan kita bila Tun Mustafa tanda tangan dengan Tun Puat Stephen, dengan J. Sundang, supaya kita merdeka pada tahun 1963, perjanjian Malaysia yang ada, MA63. Pasal apa kita tanda tangan? Kita mau merdeka daripada pihak British penjajah Bumi Sabah ini. Betul tak? Runding dengan siapa? Runding dengan almarhum Tunku Rahman. Tunku Rahman waktu itu bukan Perdana Menteri, Ketua Menteri Malaya. North Borneo waktu itu Sabah diwakili oleh siapa? Bukan Governor Borneo, tapi kerajaan British melantik Tun Mustafa, Tun Puat, J. Sundang
wakil kepada bumi Sabah ini. Bincang. Berapa tahun bincang? Mengambil lebih daripada 3 tahun. Ada intergovernmental report. Rundingan komiti nama dia. Dilaporkan di situ intergovernmental komiti yang ada. Bincang bagaimana mengalusi apa yang orang Sabah mau, apa orang Sarawak mau. North Borneo waktu itu. Kami mau pertahankan hak kami. Kemana kita nak bawa? Immigration sampai sekarang tidak ada tempat yang ada kuasa untuk halang mana-mana pihak datang ke Sabah ini. Kalau kerajaan negeri Sabah bilang kau tidak boleh datang, oleh kerana kau boleh mengancam keselamatan. Tapi si Ajiji dihalangnya juga ada orang mau si Albert apa yang Albert T apa dia. Wah, datang ke Sabah masuk ke mahkamah. Bukan for political reason. Kes yang ada. Kemana ini kuasa ini? Itu yang bila beritahu 40% sudah diputuskan. Mahkamah bilang, bayangkan tidak ada negara di dunia ini orang Sabah terpaksa bawa apa dalam perlembagaan masuk ke mahkamah. Cuma di Sabah saja ini. Hak kita dalam perlembagaan terpaksa dibawa ke mahkamah. Takkan orang muda tidak nampak ini? Sepatutnya perlembagaan yang ada tunaikan janji itu yang membentuk Malaysia itu. It's our right. Hari ini kuasa otonomi hakim Pesuruhjaya Kehakiman dilantik di Sabah ini, bukan lagi Kuala Lumpur. Otonomi hakim besar Sabah, Sarawak tetap BN. Bayangkan keadaan dia. Dia tidak tahu apa yang BN buat. Kemana Presiden BN? Kemana KJ? Kemana Isyamuddin? Kemana si Mahathir? Pengasas BN, pengasas Presiden UMNO. Sedang si Mahathir mau kasih mati UMNO, sedang timbalan Perdana Menteri, mantan Perdana Menteri si Mahyudin mau kasih mati UMNO. Orang Sabah mau kasih hidup UMNO. Kemana orang Sabah ini? La haula wala quwata. Pasal pakai baju biru dibagi apa? 500 ringgit. Apa dia boleh mengatasi 1,000 ringgit dinanam banjir yang ada? Sudah bertahun banjir ini dinanam ini. Betul tak? Pasal apa banjirnya ada? Longkang paritnya. Pasal apa? Besok kita kerajaan warisan perintah, saya akan gubal supaya satu jabatan saja mengatasi segala irrigation system di Sabah. Ini tidak. Saya pergi Pinampang, saya pergi Petagas. Di Kota Kinabalu yang jaga longkang parit ada di BKK punya parit irrigation yang jaga. Lepas itu ada pula Kementerian Pertanian juga punya parit longkangnya. 3 jabatan, Irrigation Department, Ministry of Agriculture, DBKK, 3 department. Kenapa 3 department untuk jaga ini? Mengurusnya. Penting kepada kita pastikan supaya kita urus dengan satu jabatan supaya ada fokus dia, ada keadaan dia dapat kita sempurnakan masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita, oleh masyarakat. Yang penting ini peluang pekerjaan kepada anak-anak ini. Ya, saya harap sungguh insyaAllah kita akan buat apa yang kita lakukan. Semacam saya lakukan di Tawau, buat kilang. Hari ini peluang pekerjaan lebih daripada 50 orang. Buat apa? Minyak masak yang ada. Hari ini bagi peluang pekerjaan untuk anak-anak Sabah. Saya bagi pinjam dengan si Tony Fernandes 300 juta duit Asia yang ada. Dan syarat saya letak kepada Tony Fernandes, kau bayar, kalau kau tidak bayar saya ambil kapal terbang 5 kau punya flight kapal terbang. Letak kepada Sabah A yang ada. Syarat yang penting juga saya beritahu, Tony, saya mau orang-orang Sabah jadi pilot Asia. Saya mau orang-orang Sabah jadi stewardess. Saya mau orang-orang Sabah jadi engineer.
Dan saya mau supaya Tony kau bawa pelancong datang dari China, direct pergi KK, direct pergi Sendakan, direct pergi Tawau, jangan berhenti di KLIA. Hari ini kau tengoklah ini, pelancong datang Korea, pelancong datang dari China, beribu datang ke Sabah ini. Resort mereka tinggal, tapi bila tinggal di hotel, air tidak ada, terpaksa beli mineral water. Bayangkan, Sabah maju jaya, air tidak ada, hotel beli mineral water. Bukan bohong, fakta kan, betul kan? Kalau air di hotel pun tidak boleh diselesaikan, la haula wala quwata. Pimpinan apa ini? Give me the time. We will be able to resolve the water problem in Sabah ini. Bukan tidak boleh. Saya sudah maklumkan, kita akan bina ampangan di Segama Ladatu. Kita bina ampangan di Kinabatangan. Kedua-dua ampangan ini besar daripada Bakun. Kalau hari ini Sarawak boleh dapat hasil 7 bilion daripada Bakun, saya yakin kedua-dua ampangan ini selesaikan masalah elektrik, selesaikan masalah air dan juga hydrogen yang ada. Belanja. Saya sudah jumpa pelabur daripada China. Datang ke rumah saya, bincang dengan mereka. Janji, dia beritahu dengan saya, mereka boleh lakukan ampangan ini dalam lingkup masa 3 tahun. China is so efficient, dia punya kontraktor dia. Boleh majukan ampangan dalam 3 tahun. Saya beritahu jangan lama sangat. Dan saya beritahu dengan mereka, build up ampangan, the money doesn't come from you. Money datang daripada kerajaan negeri Sabah ini. Dan saya tidak akan bergantung dengan kerajaan persekutuan. 3 bilion duit yang ada, saya tahu di mana dapat duitnya itu. Ya, untuk bumi Sabah, I'm an economist. 7 tahun saya belajar di England. Hari ini dorang CIGG pinjam bond. Berapa? 900 juta. Dipakai mana itu bond itu? 900 juta utang kerajaan negeri tahun ini saja. Dorang gunakan duit bayar syarikat sendirian berhad. Namanya Sabah International Petroleum. Anak syarikat SDB Bank. Syarikat ini berutang dengan dia punya bapa SDB Bank. Berapa bilion? 1.1 bilion. Sebagian daripada duit itu dipakai untuk bayar utang semi berhad. Dan sekarang ini utang itu bukan lagi utang syarikat. Syarikat tidak punya utang. Sekarang yang berutang ni kerajaan negeri. Kerajaan negeri berutang, kamu yang berutang membayarnya itu, anak-anak muda ini. It's your future. Pasal apa? Kamu kena bayar utang, kamu bayar cukai. Kau beli kasut, ada cukainya. Kau beli jaket, ada cukainya. Kau beli apa lagi? Jaket, ada cukainya. Kau beli jam, ada cukai. Cukai inilah yang dikenakan, dipungut untuk membayar utang kita itu. Mananya kita yang tanggung utang. Tidak bezanya dengan 1MDB. Sama dengan 1MDB. Pasal saya ini dalam kabinet dulu 30 tahun. Saya sudah soal si Najib. Yang dulu 1MDB Sirin Berhad. Bila utang tidak boleh bayar, masuk dengan MOF Incorporated. Jadi anak syarikat kerajaan Malaysia. Pasal itu sekarang utang negara Malaysia 1.5 trilion yang ada. Viral ini. Seluruh Malaysia ni live. Apa yang saya cakap ni. Bukan saya cakap bohong. Tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan perkara yang saya suarakan berbagai landasan yang ada. Saya harap kepada tuan-tuan dan puan-puan, pilihan raya kali ini gunakan ruang. Ambil peluang. Ini hak kamu 1 kali 5 tahun ini. Berapa tahun umurmu? 18. Kalau 5 tahun akan datang, sudah 23. Betul kan? 73 kan? Kau berapa tahun? 18 juga? Ini berapa tahun? Kadang-kadang kita kena tahu, meningkat umur kita besok nanti, by then, when you reach the age of 20, then that is where the moment that you have to shoulder all utang-utang kerajaan-kerajaan yang ada. Besok warisan jadi kerajaan, mudah-mudahan kena bayar utang CIGG yang dia pinjam itu. Macam dulu BN. Tahun lalu sejak CIGG luluskan tanah 32,000 hektar tanah.
Tidak tahu di mana dibaginya itu. Saya tanya Dewan Undangan Negeri, yang berhormat Sulaman, 32.000 hektar tanah, hampir 100.000 ekar tanah. Kau buat apa ini? Ambil kayu kah? Tanam kelapa sawit kah? Syarikat siapa yang dapat ini? Beratus ribu tanah dibagi dengan syarikat-syarikat oleh mereka ini. Kemana bagi ini? Saya tanya dia, yang berhormat Sinalang, saya tidak ada fakta. Saya jawab secara bertulis. 5 tahun saya jadi ketua menteri, 13 tahun menteri, menjawab saya bertulis. Bagus itu. Inilah masa depan kamu memilih pemimpin seumpama ini. Is this the right leader? Dipaparkan. Bayangkan si Edna, anak muda, seorang magistrate first class yang ada, pengalaman, seorang wanita, cantik lagi itu. Betul tak? Si Jais, handsome tapi orangnya taat. Betul tak? Sepatut bukan dia calon, Haji Mento calon. Saya sudah bagi watika kepada menyebut. Tapi bila disiasat oleh kena kesihatan dia, saya antar, ada di hospital KPJ, ada hospital daripada GMC. Saya tanya doktor, bagaimana kesihatan dia? Sakit Datuk Seri. Dia masih dialisis, tapi membolehkan. Lepas itu saya janji dengan dia, jangan bimbang sangat. Dengan reda dia bagi calon kepada saudara Jais. Pasal saya tidak mahu tahu, nanti besok saya bagi dengan dia, dia keluar masuk. Kalau buat dialisis, tukar dia punya blood, mengambil masa sampai berapa jam, 3 hari tidak boleh keluar. Nanti kalau pilihan raya ditanya mana calon, masih dia sakit, mengubatnya. Pilihan raya penting kepada kita. Jadi saya berharap sungguh, tuan-tuan dan puan-puan, pastikan calon kita daripada Inanam, orang muda, Ekna, govern properly. Jais, besok menang, jangan melompat. Diorang ini saya sudah minta sign 4 dokumen. Pasal saya tidak yakin dengan akta lompat. Besok dorang melompat. Saya sudah bincang dengan Tun Richard Melanjut. Dokumen ada, desain, kalau lompat, bankrupt dorang ini. Besok pilihan raya itu. Tapi saya yakin orang muda ini tidak akan melompat, akan memastikan supaya mereka mewakili Inanam, mewakili kawasan Karambunai. InsyaAllah saya yakin, tuan-tuan dan puan-puan, saya minta kerjasama daripada semua pihak. Di Pantai Timur saya yakin kita menang banyak kursi. Sama ada di Tawau, di Kalabakan, di Semporna, di Ladatu, di Sendakan, di Kudat. Tapi jangan pula di Pantai Barat tidak ada kursi. Jadi pastinya inilah waktunya rakyat Sabah united in voice. Betul. Jangan kira bangsanya. Betul tak? Kadang-kadang kita ini mengira bangsa ini. Bayangkan yang tadi, apa, kek ke tadi dibaginya ini. Taukinya kek baginya. Kan? Burger. Oh. Yang kerja di kedai ini bukan Cina. Ada yang orang Islam, ada yang dusun. Taukinya Cina, yang tauki Cina bagi gaji orang Islam dengan orang dusun supaya 1.000, 2.000 gaji itu dibawanya duit 1.000, 2.000, kasih makan anaknya, kasih sekolah anaknya. Cina bantu orang Islam, orang dusun juga. Jadi kenapa kita pecah bagi kaum? Ya? We must be mindful, we must have. Jangan kita bangsa agamanya. Mana ada pemimpin Islam di dunia? Presiden Pakistan, Presiden Indonesia, Perdana Menteri Malaysia, Ketua Menteri Sabah, si Pairin, si Dompong, si Jepri, Chong Kakiat, yang bagi Christmas 1 hari tambahan, cuma zaman warisan saja itu. Pasal apa? Kita tambah Christmas 1 hari. Saya tanya Mufti, yang Islam berapa hari? Maulud Rasul, Mahal Ijra,
Hari raya puasa hampir 6 hari cutinya. Jadi masakan bila pilihan raya datang, Sabah minta dengan pengundi-pengundi. Ada Indianya, ada Islamnya, ada Kristiannya, ada Cinanya. Bila pilihan raya kau minta tolong sama orang Cina, setelah kau perintah, dorang minta orang Kristian, bagilah tambah 1 hari masakan tidak boleh. Kau ketua menteri, bukan kau menteri Islam, ketua menteri Sabah untuk orang Sabah berbagai bangsa, berbagai tahun. There must be clarity in our mind. Kita mesti jelas dalam pemikiran kita mentadbir bumi yang berbagai bangsa ini. Betul tak? Saya minta orang muda jangan tepuk saja. Besok turun 29 hari bulan, turun ramai-ramai. Boleh ya? Mana yang perempuan, bawa kau punya boyfriend, bagi tahu dia. Mana yang laki-laki, pujuk kamu punya girlfriend. Boleh, turun ramai-ramai. Inilah masanya kita tentukan masa depan orang-orang muda semuanya ni. 40% of the voters plus ialah orang muda yang akan menentukan siapa kerajaan di Sabah ini. Jadi saya berharap kepada anak-anak muda mainkan peranan untuk masa depan mereka ini. Jadi saya ingat saya pun lapar juga ini. Daripada Kelingau sampai datang kemari. Tapi tidak apa. Saya lapar tidak apa, asal undinya tidak lapar. Bukan pasal undi saya mau jadi ketua menteri. Bukan saya bernafsu gila mau jadi jawatan. Kalau saya mau jawatan nafsu, timbalan Perdana Menteri Mahathir cadangkan nama saya. Mat Sabu datang pergi kediaman saya di Kuala Lumpur. Guan Eng datang. Tanya si Guan Eng, masih lagi hidup Guan Eng? Guan Engnya, Mat Sabunya, Mahathirnya, kaulah calon kami Perdana Menteri ke-9. 8 saja undi MP kita dulu. Betul? Saya tolak. Saya tidak mau. Pasal 8 MP. Diorang ada 100 lebih MP. Besok saya tidak ikut cakap diorang 100 lebih. Dibuang saya itu. Betul? Pasal itu penting kepada kita. Pertama, kita pastikan kita kuat dulu di Sabah ini. The moment will come. Ya. Bayangkan berpuluh tahun kita memerintah bersama di negara Malaysia ini. Pernah kamu nampak orang Sabah timbalan Perdana Menteri? Pernah kamu nampak Perdana Menteri orang Sabah? Pernah kamu dengar orang Sabah menjadi Menteri Kawangan Ekonomis? Masakan tidak layak. Tapi dilantik jaga ayam, jaga telur. Dilantik Menteri Perpaduan, Kebudayaan, Menteri Kampung, Luar Bandar. Kemana kita dibawa ini? Tuan-tuan, bukan kita minta supaya jawatan itu penting, tapi saya nakkan hak kita selaku rakyat Malaysia. Peruntukan yang besar dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesihatan perlu diagi-agikan kepada rakyat yang amat memerlukan. Besok kita kerajaan, saya akan wujudkan Kementerian Pelajaran balik. Saya akan wujudkan Kementerian Kesihatan balik. Bayangkan di Kota Kinabalu ni, hospital lampu padam. Besok kerajaan persekutuan, kerajaan Sabah akan berunding dengan kerajaan persekutuan. Bukan ahli parlimen lagi yang bising. Government to government, runding. Kenapa? Di mana duit ini? Kenapa sekolah kami berpapan? Kalau mungkin parlimen berucap, MP berucap, didengar saja, tindakan tidak diambil. Tapi kalau kerajaan berunding dengan kerajaan, itu jauh lebih berat. Mereka tidak boleh pertimbangkan ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pastikan undi ini bagi kepada parti tampakan. Lokal parti. Tapi jangan pula lokal partinya si Jeffrey Kitingan. Jangan pula lokal partinya APKO. Saya tolong APKO. Minta 18 kursi. Tan Sri Dompok datang. Wincis Anggang datang. Minta kursi 18. Saya bagi 14. Satu saja menang. Selepas itu lantik lagi. Presiden APKO kalah, Matius Tangau lantik Adun.
Menteri Perindustrian, lantik timbalan ketua menteri. Ampun aku. Semua jawatan dibagi. Tapi kemana sudah itu? Bayangkan hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita jadi kerajaan, jangan bimbang. Kita akan kerjasama dengan persekutuan, di peringkat persekutuan. Macam Sarawak. Tapi saya yakin kita perintah besok, Sabah ini jauh baik daripada Sarawak. Masa saya pegawai kerajaan tahun 1970-an. Sarawak itu jauh tinggal itu. Kita ada Sabah Simen, kita ada Sabah Gas, kita ada Sabah Energy, kita ada Sabah Shipyard yang ada. Labuan, Plywood yang ada. Besok kita kerajaan, saya mau supaya pelabuhan di Kudat kita akan bina. Pasal si Panggar ni jam sudah kamu ini. Betul tak? Jam berapa jam? Saya tengok jamnya bukan main teruk. Pasal apa teruk sangat di Panggar? Perancangan town planning is very poor. Di sinilah pelabuhan, di sinilah IPP Industrial Park, di sinilah UMS University, di sinilah pentadbiran kerajaan, di situlah perumahan yang ada itu. Bayangkan, dicantumkan semuanya, tidak ada town planning. Kalau kamu pergi jalan Likas, tidak jauh, Likas punya jalan. Di siringnya itu perumahan, di siringnya itu jual kereta, di siringnya itu kedai kopi. Ada town planning yang ada nih. Betul tak? Tapi dalam kadang-kadang ini salah Datuk Sapi semua. Air tidak ada, salah saya. Pen Borneo tidak siap-siap, salah saya. 5 Perdana Menteri saya bahas depan si Anwar. Daripada si Najib sampai si Mahathir, sampai si Mahyudin, sampai Ismail Sabri, sampai Perdana Menteri Tambun. 5 Perdana Menteri Pen Borneo tidak siap-siap. Oh, salah Datuk Sapi. Semua salah saya. Air tidak ada, salah Datuk Sapi. Jalan berlubang, salah Datuk Sapi. Kau tengok kamu punya TikTok, saya yang salah semua. Pasal apa salah Datuk Sapi? Pasal dorong takut dengan parti warisan Sabah itu. Mana pula saya yang ada kuasa batalkan Pen Borneo. Sampai sekarang Pen Borneo dilakukan oleh syarikat. Siapa punya syarikat yang buat di Nanang ini? Pen Borneo ini. Siapa dia? Si Chong ada, Juta Liu ada, siapa lagi sini? Tidak tahu betul ke tidak ke Limus ke? Macam mana kau tahu Limus? Oh, dengar cerita. Kita siasat besok nanti. Kalau benar Limus punya syarikat, kenapa pembantu menteri anak syarikat ada? Mungkin dia pakai nama orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan yang ramai kita sekalian, dorang punya syarikat. Saya tidak pernah padam-padam, masih lagi syarikat company jalan di Nanang. Betul? Syarikat yang sama. Pernah saya batalkan? Tidak ada. Yang saya batalkan PDP. Apa PDP itu? Consultant. Siapa yang dia punya CEO? Si Helmi. Yang turun daripada pejabat, jumpa dengan anak-anak UMS, badannya besar. Siapa mau kacau ini? Kenapa videonya? Mari kamu. Mari kau punya anak minta tolong ini air, tolonglah bagi air. Tuan-tuan dan puan-puan, kau viral itu. Kasih sampai sama dorong si Helmi itu. He is the CEO. Bayar belanjawan, duit kita bagi kepada syarikat PDP, konsultan, hampir 500 juta lebih. Mana ada engineer dia? Konsultan dapat jumlah bayaran lebih daripada beratus juta. Tidak ada engineer di Sipitang, tidak ada engineer di Sempurna, tidak ada engineer di Tawau. Yang ada engineer ini JKR. Pasal itu bila kita kerajaan, saya cadangkan batalkan PDP, bagi dengan JKR Sabah mengurus mentadbir Pen Borneo. Pasal dorang ada engineer, ada cawangannya di Sipitang. Masa kan tidak boleh? Tuan-tuan dan puan-puan, banyak perkara yang kita perlu uruskan. Saya yakin kita boleh mampu untuk mentadbir bumi Sabah ini. Saya minta tuan-tuan dan puan-puan, khususnya anak muda, pasal masalah pekerjaan kamu ini, masalah pendidikan kamu. Ada hutang lagi, berhutang lagi. Ada hutang kan?
Kadang-kadang bila masuk universiti, Yayasan Sabah punya hutang. Dan saya minta kepada Datuk Daryl, pastikan hutang mereka jangan tidak dibayar, tapi berperingkat-peringkat, mana boleh bayar terus langsung itu. Mungkin kita bayar 30%, kita bayar 30%, berperingkat-peringkat. InsyaAllah kita yakin boleh untuk meringan bebanan anak-anak Sabah. Tapi jauh penting daripada itu, bayangkan Sabah ini punya kaya, emas di Tawau itu boleh hilang. Emas, kita ada emas di Dubai, ada emas. Tidak ada emas di Dubai itu. Tapi di Dubai jual the volume of trading for gold in Dubai beratus juta US dollar. Yang banyak orang beli dari Pakistan, dari India sampai ke Dubai, diorang buat anting-anting cantik, rantai cantik. Tidak ada emas di Dubai. Yang ada emas di Sabah saja. Kenapa lah kita tidak boleh buat cantik anting-anting? We never know how to monetize the wealth that we have. Kita tidak tahu bagaimana untuk memanfaatkan, menggunakan harta yang ada, kekayaan yang ada. Macam saya buat, bila saya buat minyak masak di Tawau, best. Sekarang ni ada jual minyak masak ini. Best. Itu orang Sabah punya best punya minyak masak itu. Buat di Keningau namanya onsoi, tapi tidak jadi onsoinya. Pasal kerajaan berubah. Disendakan standard. Besok kita kerajaan saya akan revive balik kilang-kilang di Keningau supaya anak-anak di Keningau ada kerja. Tidak boleh lari pergi Kuala Lumpur ini. Nanti besok saya akan sebut rancangan visi kita malam. Datuk Daryl tomorrow is ini Lorito. Bila malam ya? Pelancaran. Saya akan sebut satu persatu keadaan bagaimana kerajaan apa yang kita mau, pembangunan apa yang kita mau, peluang pekerjaan untuk anak-anak kita. Kita mampu untuk melaksanakannya, insyaAllah, dengan kudrat Allah SWT. Jadi saya harap sungguh, jangan lupa 29 hari bulan. Warisan ini tidak banyak duit. Bukan macam BN itu. Bukan macam Pakatan Harapan itu. Ya. Sekarang pun kami diarahkan tidak boleh bagi makan. Pasal kalau bagi makan, orang bilang membeli undi. Lama sudah saya berpolitik ini. Orang baik calon kita berkempen semalam di Simbulan, disuruh berhenti berucap. Aku bilang kenapa? Oh, pasal dia calon likas. Tidak pernah saya berpolitik 36 tahun ini. Calon yang tidak boleh berucap. Pasal dia calon likas tidak boleh berucap di Simbulan. Apa orang tidak tahu ke? Ada juga pengundi likas yang tinggal di Simbulan. Masakan calon tidak boleh jumpa dengan pengundinya. Undang-undang apa ini? Disekat sini tidak boleh kasih makan sama kamu. Susah, kesian. Yang boleh makan penganjur saja. Saya beritahu dengan penganjur, jangan kamu makan. Kalau kamu makan, orang yang tidak makan nampak dia tidak bagus itu. Baik kita tidak makan sama-sama, tapi undi sama-sama. Boleh? This is the moment for you change the landscape of politik di Sabah ni. Kalau kamu ubah keadaan kita, pekerjaan tidak ada, kesihatan tidak ke mana, saya akan buat kilang untuk anak-anak kita. Doktor ada sini tak? Tidak ada doktor. Dr. Steven, where are you? Ini doktor orang muda ini. Dia sekarang ini salah seorang bekas doktor di Tawau. Dr. Steven, budak Cina. Letak jawatan 2-3 tahun lalu. 3 years or 2 years? 3 years ago. Resign from a medical. He's a doctor. Gaji berapa tiap-tiap bulan? 5,000 lebih. Dibuangnya, masuk warisan, berjuang anak muda dengan warisan, mau perintah warisan. Pasal apa? Doktor, bayangkan, di Semenanjung, di Melaka, di Johor, hampir 300-200 lebih kilang generic medicine. What do you call generic medicine in bahasa Melayu ni? Ubat generik. Panadolnya, penisilinnya, boleh selanggur buat. Ada kilang di Melaka, ada kilang di Negeri Sembilan,
dan antar pergi Sabah untuk orang Sabah beli ubat. Besok kita kerajaan, saya akan buat kilang di Sabah, Janet Mansion, supaya anak-anak ada kerja ini. Kalau Selangor boleh buat kilang, kalau Johor boleh buat kilang, masakan Sabah tidak boleh buat kilang ini. Betul kan? Mana orang Sabah ini dipecah-pecah pakai baju BN biru. Mana orang Sabah ini sedang pengasas BN pun kasih mati BN. Ini kan kita mau kasih hidup BN di sini ini. Betul kan? Jangan pecah-pecah ya. Warisan ini sebuah parti yang bukannya kita bimbing, kita bina, ada integriti dia. Bayangkan calon-calon yang saya paparkan. 16 engineer, 4 mantan hakim, 1 duta, PhD holder, 6 orang. Dan bayangkan keadaan yang ada. Ada doktor lagi. Di Likas, mantan ketua penolong pengarah pendidikan yang ada. Pasal kita akan wujudkan sistem pendidikan yang betul-betul bersesuaian dengan keperluan industri dan ekonomi di negeri Sabah ini untuk membolehkan supaya kita tarik pelabur yang ada. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormat sekalian, saya berharap sungguh agar kita dapat berpadu bersatu. Boleh? Boleh kan? Boleh. Orang Sabah kena berani ini. Don't be a coward. Jangan penakut. Mau mempertahankan hak kita, tenaga kita ini. Apa punya orang ini? Nauzubillah. Be brave enough to fight for your right. Berani untuk mempertahankan hak kita di negara Malaysia ini. Apa yang terkandung dalam perlembagaan Malaysia, kita pertahankan. We must be brave enough. Jangan kita jadi pengecut. Jadi saya harap sungguh pasal itu saya minta kepada rakan-rakan berani untuk mengundi parti warisan Sabah ini untuk masa depan anak-anak Sabah. Boleh? Boleh. Kita menang insya-Allah kerjasama dengan kerajaan. Siapa kerajaan di persekutuan itu? Itu yang kita katakan, bukan kita tidak ada, bukan bergaduh dengan kerajaan. Mana pula kita gaduh dengan kerajaan persekutuan ini? Adik saya jadi timbalan menteri itu di bawah Sianwar ini, betul tak? Boleh pula adik saya jadi timbalan, bukan kita mau gaduh, tapi kita suarakan, kita nyatakan apa yang terkandung dalam perlembagaan. Masakan hari ini hak kita 40% patut dikembalikan kepada Sabah. Ada pula dong cakap, oh kami bina hospital, kami bina universiti, kami bina apa lagi, balai polis, kami bina sekolah-sekolah. Apa sekolah-sekolah? Perlis tidak dapat. Apa hospital Pahang tidak dapat. Apa universiti tidak ada di Kelantan. Ada universiti utara di Kedah, ada universiti Melaya di Kuala Lumpur. Tapi kalau kau bina sekolah, kau bina hospital, kau bina keselamatan, itu namanya senarai persekutuan. Federal list dalam perjanjian 63. Concurrent list lain. Ada jalan-jalan persekutuan, ada jalan-jalan negeri. Kerajaan persekutuan bertanggung jawab federal list. Senarai apa? Mereka lantik polis. Kamu pernah dengar dilantik polis oleh negeri Sabah? Tidak ada itu. Siapa lantik guru? Federal, bukan Sabah. Betul tak? Mananya itu federal list. Mana ada 40% Johor dapat. Ada sekolah dong bena, berbilion dong bena, jalan raya, kereta api laju, pergi airport. Kereta api laju kan di Semenanjung itu. Baru saja lancar kereta api laju. Di Sabah ini kereta api laju lagi Kerabau. Berpuluh tahun sudah kita punya kereta api ini. Kemana kita nak lakukan ini? Rancangan parti warisan dalam jangka masa panjang, kita akan bina kereta api daripada Malalap, daripada Tenem, Keningau sampai ke Kudat itu untuk bagi, untuk bawa barang hasil keluaran dia. Pasal itu kita mau bina pelabuhan di Kudat. Pasal apa kita mau bina pelabuhan di Kudat? Bina di Sipanggar jauh, di Kudat dekat dengan China, Kudat dekat dengan Jepun, dekat dengan Hong Kong. Akan jadi tarikan. Besok nanti ada pelabuhan
Kita mau supaya kapal-kapal lalu daripada Kudat, maintenance of aircraft, refueling of aircraft yang ada. Pasal kita ada minyak di situ itu. Masakan minyak kita tidak boleh proses. Kalau Sarawak boleh buat tung gas, kita ada gas, kenapa tidak boleh buat tung gas? Besok kita kerajaan, saya pastikan kilang buat tung gas. Kalau Sarawak boleh buat, kenapa kita tidak boleh buat? Boleh. Jadi jangan buat kilang pula di Kuala Lumpur saja. Masa kita kerajaan saya begitu, haramkan ekspor kayu balak dari Sabah. Betul tak? Ban all the export kayu balak. Saya mau buat kilang perabot di Sabah. Saya panggil CEO IKEA, salah satu syarikat terbesar di dunia buat perabot. Dan saya beritahu dengan dia, saya akan gunakan kayu-kayu yang ada cukup cantik. Seraya, beliannya, ya, redwood, hardwood yang ada. Lepas itu, buat kilang untuk perabot yang cantik, antar pergi mana. Cawangan mana IKEA ada? Di London ada IKEA. Di Dubai ada IKEA. Mananya pasarannya jauh lebih luas. Kayu yang kita jual kayu kita ke Jepun. Yang buat perabot Jepun. Kita jual kayu kita ke China. China buat perabot. Lepas itu kita beli perabot dari China. Wah, kita jual 1,000, kita beli 5,000 punya perabot. Kita punya kayu kita jual 1,000, kita beli balik kayu kita harganya 5,000. Di mana kita punya pemikiran ini? Kita proses kayu ini untuk kita buat, pastinya jangan nanti besok ya anak-anak kita tidak ada kerja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak mau cakap lama, nanti dapat undi pun lama. Tidak kan? Boleh sokong kan ini? Boleh undi kan? Boleh ya? Anak muda, please, for God's sake, saya tidak mau paksa. Kami tidak boleh paksa. It is your right to vote for any party yang ada. Tapi pilihlah parti yang mempunyai integritas. Satukan undi. Kalau orang Sabah bersatu undinya pilihan raya kali ini, suara kita tidak boleh dipersendak-sendakan oleh mana-mana pihak. Ya, they will have to listen to us for whatever request yang kita nakkan. Pasal itu kita mau supaya kita selamatkan, 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 undi, 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 undi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.